Bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Kak. Okey tak tadi? Ha? Okey. Assalamualaikum. I tu nampak tak macam I ayu-ayu? Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Memang ada hantar orang handsome ke I ke? Kak Sharifah kan? Ya, saya. Saya daripada program Cicit Ustaz nak temu ramah sekejap lah, boleh? PI tak cakap pun? Okey. Saya pergi kat PA dulu. Kena tak apa. Dah alang-alang kan. Saya kalau orang elok memang saya teruslah bagi setuju. Okey, tapi sekejap. Ustaz? Ustaz jugalah. Sekejap. Nak temu ramah? Sekejap je. Sekejap. Hello? Mungkin saya ada lelaki nak temu ramah I. Okey ke? Tak izin. Level Ustaz. Okey. Bayarlah. Bayar tak? Bayar. Bayar. Lumayan kita bayar. Tak bayar pun tak apalah. Okey, bye. Cepat je letakkan. Kat mana? Kat sana kita. Kat sana, Alright. Berdua je ke? Berdua je tapi kita... tak boleh berdua. Ramai lagi ada. Haram. Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya lagi Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz. Pada episod kali ini kita dalam segmen Arti Jemputan menjemput seseorang yang sangat terkenal, dah jadi penerbit, pelakon dan semualah. Tak lain dan tak bukan Sharifah Shahriar. Kak sihat kak? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Nampak? Nampak tak Ustazah tak? Hari ni kita ubah imej sikit Ya. Jadi Ustazah. Tangan sentiasa macam ni. Ya Allah Tuhanku, berubah daripada orang. Okey. Ya Ustaz. Kak, apa khabar? Sihat? Sihat. Datang hari ni. Tudung. Bertudung elok hari ni Ya Allah Tuhanku, dengar katanya nak jumpa Ustaz. 15 tudung agak keluar kan. Nak matchkan dengan baju hari ni. Nasib baik 15 Tapi kat tak? Kita pikat tak? Pikat. Saya daripada dulu lagi meminati akak. Lama dah. Ya Tuhan, aku nampak sangat minta job tu. Okey. Okey, baiklah. Akak, yang pertamanya kita ucapkan terima kasih kerana bersama kita dalam Chit Chat Ustaz pada hari ini. Ini Chit Chat Ustaz. Ya, Chit Chat Ustaz. Chit Chat Ustaz ni kita nak sembang-sembang sikit. Sebelum kita masuk pada topik kita pada hari ini, nak tahu sikit, akak apa perkembangan? Katanya ada job berjuta-juta. Ya dah, macam biasalah. Atas Malaysia. Okey. Tak ada job pun cakap ada job. Betul. Jadi akak apa perkembangan sekarang? Tengah shoot apa? Macam mana? Katanya juga sambung belajar. Kita nak tahu sikit. Banyak kalau akak nak cerita takut bukan 25 minit. Mau 2 jam. Cerita pasal akak ni maklumlah Pak Tusi dah panjang banyak. Akak memang tengah belajar dekat UM. Maklum dah tunggu belajar Yang macam Ustaz cakaplah mencari ilmu biarlah. Betul. Biarlah walau umur apa pun lah. Tapi dalam pada masa sama memang ada produce. Berlakon pun masih berlakon dengan ada tengah berlakon satu episod lah. Tak lama lagi. Katanya TV Awesome pun ada juga nak panggil akak. Banyaklah macam-macam projek lah. Itulah. Katanya nak cari tanyalah Ustazah. Apa Chit Chat Ustazah? Akak lah yang akan. Tengok, dia dah propose kepada Awesome TV. Chit Chat Ustazah selepas ni katanya. Baik. Kalau akak boleh mengaji-mengaji Quran sikit, ya teruskan. Allah ya Tuhan, kata berapa kali pula. Okey, baiklah. Okey kak. Topik kita pada hari ini adalah ekonomi dalam Islam. Mungkin kita pihak-pihak produksi dan semua menganggap akak seorang yang berjaya menguruskan wang dan ekonomi Islam. Jadi sebab itulah kita panggil hari ini untuk berkongsi sikit sebanyak. Dah study pasal akak Mestilah. Tak adalah sangat. Akak tak adalah pandai sangat menguruskan. Akak urus biasa-biasa tapi ekonomi dalam Islam Ya, ekonomi dalam Islam. Boleh tak Ustaz huraikan sedikit? Baik, kita bila sebut ekonomi dalam Islam, menurut Imam Ghazali dalam kitabnya dia memberitahu, akak jangan macam tu sangat kak, saya tak boleh fokus ni. Ya, akak nampak macam akak pengacara dah. Okey. Dia dah keluar Ustaz Ghazali kan? Imam Ghazali rahmatullahi alaih, dia ada memberitahu tentang maqasid syariah. Maqasid syariah ni adalah perkara ataupun maksud kepada syariah itu sendiri.
Boleh tak Boleh, boleh. Tak terlalu berat lagi Oh, tinggi je. Tak apa, tak apa. Terus apa penatnya? Macam setiap benda yang kita buat lah kan. Okey. Macam kita berlakon, kita nak apa tujuan, macam saya cuba relatekan lah dengan dunia lakonan dan sebagainya. Setiap karakter dia ada maksud dia atau tujuan dia mengambil watak tersebut. Apa function dia di situ. Dan Islam juga kita ada maqasid, maksudnya tujuan agama ni datang. Antaranya adalah hifzul mal dia panggil. Apa semua? Hifzul mal. Rumah belajar tu. Lepas tu? Baik, hifzul mal ni pula. Aduh akak. Panjang pula dia punya huraian. Okey. Panjang bahasa Okey. Arab. Kita cut short lah. Ni pun dah kependek ni. Hifzul mal ni adalah menjaga harta. Dalam arti kata yang lain, menjagalah kita punya harta daripada sebarang yang perkara yang memudaratkan, boleh menghancurkan. Dalam Al-Quran berkata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kita hancurkan diri kita sendiri dengan tangan-tangan kita. Islamik akak hari ni ya. Islamik ya. Okey. Alah, lambat 10 tahun je. Tidak, akak mencari kau lah dulu. Boleh mendidik akak ke arah kebaikan. Kan? Okey. Okey, jadi itu sikit sebanyak tentang topik kita hari ini, ekonomi Islam. Jadi nak tanya akak lah. Okey, akak seorang yang dah lama dalam dunia seni, dalam dunia penerbitan, dunia lakonan dan sebagainya. Macam mana cara akak ambil ataupun kaitkan ekonomi Islam ni ataupun support ke, macam kat set ada tolong-tolong orang yang meniaga-meniaga secara kecil-kecilan, lepas tu dia minta review. Kalau orang buat review akak, berapa nak kena bayar? Ke akak tolong secara ikhlas hati? Ada yang tolong, ada yang tak tolong. Tengoklah ekonomi Islam macam mana lah. Ekonomi Islam akak pula dalam macam mana pula. Tapi dalam perkara ini, maksud dia setiap sebenarnya dalam kehidupan lakonan, ekonomi Islam ni maksud akak kalau cara kita membawakan watak, macam mana kita menjalani ekonomi itu, betul tak? Macam akak ambil job tu dan kita melakonkan watak itu. Maknanya kalau kita ambil job tu, lepas tu watak yang kita jalankan itu dengan cara yang maksud akak untuk mendidik orang ke arah kebaikan. Okey. Kira ekonomi juga ke Ustaz? Itu bolehlah juga, tapi cerita pula bagaimanalah. Cerita dia bagaimana. Tapi mungkinlah watak, kalau akak watak jahat pun di akhir pengakhiran watak itu akak menjadi seorang yang insaf. Itu juga salah satu contoh yang baik. Kita memberi production itu juga untuk menjadi ekonomi juga, untuk mendidik betul. para penonton, betul tak? Betul. Itu pun bagus jugalah diolahkan ke situ kan. Diolahkan sebab, ke situ. Sebab bila kita tengok ekonomi Islam dalam sudut lakonan jarang orang cakap. Sebab bila orang berlakon dah ada impact pada masyarakat, bagus untuk produksi. Bagus untuk artis itu sendiri. Mungkin ada job banyak lagi dengan Awesome TV. Ya, insya-Allah. Cicit Ustazah. Bakal menyinari. Okey, selain daripada itu, macam contoh bila kita sebut ekonomi Islam dalam in term of artis ni, banyak artis kalau tak ada job lah. Kalau tak ada job, dia akan berniaga. Betul. Dia akan berniaga. Jadi, pandangan akak kepada mereka-mereka yang niaga ni, yang tak ada job nak berniaga ni, akak setuju ke ataupun macam janganlah sebab dia akan memburukkan image ataupun memburukkan dengan artis itu sendiri. Bagaimana? Pada saya, lakonan adalah satu lakonan, perniagaan adalah satu perniagaan di mana mereka menggunakan nama mereka tu dah branding kepada perniagaan itu sendiri, dan mereka menjana pendapatan melalui cara lain, kan? Maknanya itu adalah salah satu maknanya perkara yang bagus. Maknanya dia berusaha untuk ke arah untuk nak menjana ekonomi dia sendiri, bukan hanya mengharapkan satu perkara saja. Berniaga pun memang digalakkan dalam Islam, betul tak Ustaz? Betul. Nampak kan? Jadi perniagaan adalah salah satu perkara yang bagus. Jadi teruskan. Jadi daripada situ, bila ianya berkembang, bila ia akan berkembang dan mana dia boleh memilih ke arah mana dia nak pergi. Betul tak? Teruskanlah apa-apa saja yang boleh memberikan pendapatan yang baik pada diri kita, seterusnya untuk kehidupan kita lah. Kalau tak berlakon kan nanti susah pula orang lain pula, family kita. Semestinya benda tu halal. Ya, betul. Dan tidak memudaratkan orang.
Okey, seterusnya kita nak tanya akak. Kita tahulah nama Sharifah Shahura ni dekat Malaysia ni memang cukup-cukup terkemuka lah. Tak ada sangat lah. Tapi okey lah. Boleh lah Jangan up sangat. Okey, jangan up sangat. Famous je. Okey, sepanjang akak dalam dunia industri dan kehidupan akak sendiri, akak saya rasa dah berkahwin kan? Dah kahwin. Dah anak ramai dah kan? Dah try ke? Tak adalah. Okey. Dah kahwin. Jadi, dah kita balik pada topik. Okey. Sepanjang akak dalam kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan berumah tangga, macam mana cara akak sendiri ataupun amalan-amalan yang akak boleh kongsikan menjaga ekonomi? Sebab nak berjaya macam akak ni, nak jadi daripada artis, nak jadi penerbit ni, pada saya lah, bukanlah satu perkara yang mudah sangat. Jadi, apa rahsia-rahsia ataupun amalan-amalan yang akak buat sehinggalah akak berada di tempat yang agak baiklah pada hari ini? Kongsikan sedikit. Okey, Kak Syah bermula daripada bawah, daripada berlakon, watak yang kecil. Dengan usaha sendiri, bukanlah sendiri, maksudnya dengan usaha yang kita ada, kita punya perjalanan karier itu semakin meningkat sehinggalah transformasi dalam diri sendiri ingin menjadi seorang producer. Maknanya kita tak adalah sampai bila kita jadi pelakon je. Kita mesti ada another step di mana kita ada satu lagi achievement, iaitu jadi penerbit. Mungkin selepas penerbit dia, kita tak tahu kita pergi ke arah lain lah. Mungkin menjadi owner TV station ke, kita tak tahu. InsyaAllah, kita doakan. Tapi daripada dulu, kalau macam daripada keluarga sendiri, Kak Syah mempraktikkan atau menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Di mana kalau anak, memang perbelanjaan dari segi anak kita tak ada limit. Sebab kita memang tahu, kita berkahwin dan kita ada anak, kita memang cari duit untuk mereka dah. Untuk kita sebelum kahwin dulu. Kita dah rasa berbagai-bagai perkara sebelum kahwin. Tapi bila dah kahwin, memang kita bekerja menjana ekonomi ni untuk keluarga, untuk anak. Dah puas lah berhidup mewah, Gucci semua dah belilah. Masih lagi berhidup mewah. Tapi kelebihan itu diberikan kepada anak. Masih lagi berhidup mewah. Masih lagi. Cuma bila kita ingin mendapat perkara-perkara itu, macam ingin maintain atau apa kita panggil maintain? Istiqamah. Hidup mewah maksudnya tak. Kalau kita nak, kita kena usaha benda tu untuk benda tu sentiasa ada. Sentiasa kita dapat. Baik. Tapi dengan menjana ekonomi dia lah. Selain pada Kak Syah berlakon, Kak Syah juga berniaga. Kak Syah berniaga macam-macam. Yang terkini ada menjual kosmetik, jenama sendiri. Ada buat homestay sendiri. Ada juga sekarang ni Kak Syah ada beli tanah. Tanah tu Kak Syah tanam dengan durian, dengan ubi, dan ubi dia dah harvest. Lepas tu, macam mana nak jadikan ubi itu satu perniagaan? Kak Syah buat keripik. Dan sekarang Alhamdulillah, semua benda Kak Syah jual untuk nak menjana ekonomi tu. Bagus lah Kak. Bukan saja penerbit, pelakon, usahawan berjaya juga. Ada tanah jual. Kira durian-durian Musangking ada lah ni? Akan ada, tapi lambat lagi. Sementara nak tunggu benda tu tumbuh, nanti kita perlulah ada satu benda tanaman selingan untuk menjana pendapatan. Kita nak masuk ke satu topik yang sensasi sikit. Sensasi sensasi sikit lah. Sikit. Gosip pasal Bukan. PU ke tak? Tak adalah. Tak, kita nak masuk tentang ekonomi Islam ni. Baru-baru ni kita dengar kakak, produk ni produk Cina, tak nak beli. Produk ni produk siapa? India, tak nak beli. Yang mana Melayu je kita beli. Baik. Buy Muslim first. Yes. Muslim product is our priority lah. Konon-kononnya begitu. Jadi, saya nak tanya pandangan akak lah. Macam mana akak tengok baik ataupun tidak budaya sebegini? Dan apa akak sendiri rasa sebagai, akak pun peniaga Islam lah, kita boleh kata peniaga Melayu dan Islam. Di Malaysia ni, di Malaysia kita bukan hidup satu bangsa. Betul. Kita ada pelbagai bangsa. Kita ada bangsa yang terbesar adalah Cina, Melayu dan India. Diikuti bangsa-bangsa lain. So, dari segi itu, pada pendapat Kak Syafah sendiri, kita memang kena support each other. Bila kita duduk dalam suasana begini, untuk nak memaintain keharmonian negara itu, kita tak perlu ada sifat memilih. Maksud dia, keutamaan diberi, tetap keutamaan diberikan kepada produk itu. Tapi kita tak boleh memboikot. Maksud dia tidak boleh memboikot. Kita perlu ada satu sifat
memilih ni maknanya kalau memilih dari segi halal. Kalau produk Cina itu atau produk maksud dia bukan Cina sajalah, produk luar yang bukan Muslim produk, tapi ia mempunyai ciri-ciri yang cukup, yang halal, yang tak ada apa-apa benda yang larangan dalam Islam sendiri, kita support lah. Kita hanya memikirkan itu je. Memikirkan benda tu okey dan kita halal jalan kan. Tak perlu nak terlalu ni sangat. Cumanya apa yang ada dalam Islam ni memanglah kita ni disunatkan untuk support saudara-saudara Melayu, bukan Melayu lah, saudara-saudara Islam. Tak kira Cina ke India ke apa ke, selagi mana dia Islam, itu adalah keutamaan kita orang Islam. Sebab kita of course lah kita nak bantu saudara-saudara kita kan. Jadi maknanya bukan boykot, tapi kita mengutamakan produk. Kalau rasa ni kita tak dapat dalam satu kedai kita masuk, tak ada produk Muslim tapi hanya ada produk yang lain, tapi halal, ambil je. Jangan kerana itu kau sanggup nak boykot, no, kita blacklist kedai tu. Tak boleh. Ustaz ya? Ya. Betul. Okey. Kita jam sikit ke cerita lain. Cerita pasal PU lagi ya? Tak ada lah. Bukan. Cerita pasal saya nantilah. Nanti nak tahu juga apa gosip terbaru PU ya. Baik, cerita pasal akak lah. Sekarang akak dah lama ataupun bukanlah orang lama, saya bukan nak cakap orang lama, tapi dapat pengalaman lah. Dapat pengalaman dalam dunia industri dan sebagainya. Jadi bila tengok orang muda ataupun pelakon-pelakon baru, kerana kalau dia sendiri tak menjaga imej dia, macam mana dia nak dapat pendapatan ataupun nak kekal lama dalam industri seni ini. Okey. Kak Syura pernah muda, pernah menjadi pelakon atau artis di waktu yang muda. Pasal Kak Syura start umur 20. Okey. Dan telah melalui fasa-fasa sehingga umur sekarang. Sekarang umur berapa? 45. Okey lagi. Tak apa. Memang akan kena cakap macam tu. Kalau tak cakap, I akan keluar set ni. Okey. Dia memang melalui fasa-fasa itu. Okey, masing-masing mempunyai tingkah laku yang berbeza daripada umur muda, umur begini dan umur begini. Betul. Kan masing-masing ada sifat ingin merasai kehidupan itu. Cuma berlainan zaman Kak Syura dulu dengan zaman sekarang amat berbeza. Sebab dulu kami tak ada social media. Teknologi kami masih biasa-biasa, terkawal lagi. Jadi sesuatu perkara yang berlaku lambat diterima oleh orang. Berlainan dengan zaman sekarang, terutamanya artis yang menjadi satu idola atau satu public figure. Betul. Zaman sekarang sangat berlainan. Dalam masa 5 minit, berapa minit ia boleh di-share oleh beramai. Cuma itulah maknanya perbezaan itu perlu dikawal lah. Mana tingkah laku artis tu perlu dikawal. Termasuk juga ustaz-ustaz yang ada dalam Malaysia yang menjadi selebriti. Maksudnya bila dikenali, hati-hati. Perasaan atau perangai itu harus dikawal supaya tidak merebak. Bila seorang membuat kesalahan, ia terpalit pada semua. Terasa ke? Oh tak, okey. Jadi Kak Syura rasa macam benda itu adalah tanggungjawab untuk mengawal diri itu perlu ada dalam setiap individu. Tak perlu kita beritahu. Maknanya dah dilatih apa? Bukan tak sekolah. Sekolah kita ada belajar pelbagai subjek. Mana kalau tidak dikawal, terpalit juga dengan imej korang atau utama pelakon nanti ada orang tak nak ambil korang bekerja. Maknanya kalau produk, bila korang dah imej dah tak bagus, produk-produk takkan ambil korang sebagai duta. Bila imej tak bagus, TV station takkan benarkan nama korang lepas untuk berlakon. Kan korang akan menyekat pendapatan korang sendiri. Betul. Itulah, bukan itu sajalah. Daripada maruah keluarga, maruah diri, berbagai-bagai. Tapi apa pun, menjadi seorang pelakon, apa yang perlu? Bakat dan disiplin. Baik, perlu dikembangkan. Baik, kita dah dengar nasihat-nasihat sikit daripada Kak Sharifah kita. Jadi kepada anda semua di luar sana, bukan sahaja yang ada dalam dunia seni, baik di dunia perniagaan ke dan pelbagai sektor yang lain, mestilah ada akhlak yang baik. Kerana bukan saja dia memberi efek yang baik pada kita, dia insya-Allah akan sustain ataupun berterusanlah job yang kita akan dapat. Terutamanya mereka yang tidak bekerja dengan salah satu entiti lah, macam kerja kerajaan ke tak, dia kerja macam ni. Kerja macam dunia seni. Kerja yang ada kerja, ada job, adalah ada gaji. Tak adalah. Jadi itulah yang menyebabkan anda terus disukai dan diminati oleh orang ramai untuk terus berada dalam industri ini. Baik. Jadi akak, kita pun dah sampai ke penghujung.
Cumanya biasanya sebelum kita akhir ni, kita akan minta nasihat sikit dan pandangan sikit. Jadi kepada mereka-mereka di luar sana yang ada kadang-kadang rasa macam dahlah, lantaklah bini nak makan apa ke, anak nak makan apa ke, aku dah tak kisah. Yang penting dia aku saja yang lepas ni. Dia ekonomi dia saja yang dipikirkan. Akak punya nasihat dan bagi kata-kata semangat sikit kepada mereka di luar sana. Okey, yang suami macam tu. Okey, pada Kak Syura, kalau dalam Islam sendiri, kita telah memilih suami yang salah lah. Okey. Maknanya, bila nak ingin menjadi seorang suami, dalam Islam sendiri, kita ada kursus. Betul. Belum kahwin kan? Belum lagi. Okey. Akak tak nak try lah, akak tanya je. Kursus kahwin di mana kita akan mempelajari bagaimana persediaan ingin menjadi seorang suami. Jadi perkara itu mana Kak Syura rasa dia telah memilih suami yang salah. Itu adalah perangai dia sendiri. Bila engkau telah berkahwin dan mempunyai keluarga, orang suami itulah tanggungjawab dia. Sebagai seorang isteri hanya membantu je. Tak perlu wajib pun bantu. Betul. Tapi bila diperlukan oleh suami, dia membantu. Jangan bila dia dah bantu, kau rasa dia perlu menanggung, kau lah menanggung dia, ya. Bakal suami kena fikir. Walau macam mana pun duit isteri itu adalah duit dia. Tidak boleh diambil jika tiada keizinan seorang isteri, ya. Sekarang rancangan siapa ni? Tentang isteri dan suami ni sangat sensitif. Okey, baik. Itu saja. Jom kita main playground lah. Jom, baik. Okey. Lambat dah, tak sabar dah nak main playground dengan Ustaz ni. Saya recap sikitlah. Ada. Yang betul lah apa yang disebut oleh Kak Sharifah tadi. Duit seorang isteri milik isteri sepenuhnya. Tapi dalam duit suami ada duit isteri. Jadi betul, nafkah itu wajib untuk seorang suami beri duit dia kepada isteri. You jangan lupa tu. Ustaz cakap dalam duit you tu ada duit I. Maknanya banyak lah, tak bagi I lagi. Aduh. Tak nak pesan kat suami. Okey, baik. Boleh. Teruskan. Okey. Jadi kepada anda di luar sana yang mana yang belum lagi ekonominya kukuh dan nak hilangkan tanggungjawab tu, janganlah. Teruskan. Walaupun susah, kita istiqamah. InsyaAllah Allah akan bagi jalan keluar dan keberkatan. InsyaAllah. Dan sekadar itu saja untuk episod kali ini bersama Kak Sharifah Syahura. Mari Kak, kata nak pergi... Cakap pasal duit tu. Jom, duit. Nak telefon suami sekarang. Satu, dua, tiga, empat. 200 je nak belanja hujung bulan. Macam mana? Cukup ke kita orang Islam ni? Ni mesti sebab orang Melayu Islam tak support produk-produk Melayu. Itulah dia. Inilah antara rentetan yang diberikan kepada orang kita sekarang. Orang yang buat bisnes yang Melayu Islam. Tapi kita hari ini dalam Cik Chat Ustaz, kita nak jawab soalan-soalan yang akan dirungkaikan sebentar lagi. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Saya dari Singapura. Saya Rosita binti Alias. Saya nak tahu bagaimanakah cara meningkatkan ekonomi orang Islam. Pada pendapat saya, macam mana cara nak meningkatkan ekonomi Islam? Yang pertama sekali, kepada peniaga-peniaga di luar sana, untuk pilih salah satu bisnes, kita mesti pilih bisnes yang long lasting lah. Yang diperlukan hari-hari ataupun yang diperlukan sentiasa kepada pengguna. Ini adalah cara pemilihan bisnes lah. Dan seterusnya, bila sebut ekonomi Islam, kita mesti ada sumbangan kita dalam produk itu kepada Islam balik lah. Sebagai contoh kan, beli RM10. 20 sen kita akan sedekahkan kepada yang terkena bala ataupun yang berhadapan dengan suasana yang getir di Palestin, di South Africa dan semua yang mana-mana yang terlibat dengan kecelaruan dan juga kesengsaraan hidup yang mereka alami. Jadi ini antara salah satu cara untuk kita memperbaiki dan mempertingkatkan ekonomi Islam. Sebab apa? Kita orang Islam ni, walaupun kita berjauhan, especially orang kita Malaysia ni, kita memang sayang sahabat kita di Palestin, di Rohingya, di China baru-baru ini dan seterusnya. Sebab apa? Sebab kita tengok ada je tabung kalau kita pergi sembahyang Jumaat ataupun sembahyang mana-mana waktu, tabung bantuan kepada Palestin. Penuh tiap-tiap minggu saya tengok. Maksudnya rakyat Malaysia kita ni bagus, cakna kepada mereka-mereka semua tu.
Cumanya apa yang penting, selain daripada mengambil wang ataupun mengumpul wang daripada masjid, daripada institusi-institusi seperti ini, apa kata kita sebagai peniaga yang bantu mereka ini? Kerana apa? Allah SWT bagi tahu, setiapa yang memudahkan jalan kepada orang, membantu, Allah akan mudahkan jalan dia. Di mana? Di akhirat kelak. Bahkan di dunia sendiri pun dah dapat nampak dah kan. Kita tengok orang kaya yang banyak bersedekah walaupun dia bukan Islam. Contoh sebagai disebut Oprah, kan, orang yang kaya, Ellen DeGeneres, kalau saya boleh sebut nama-nama orang putih, orang yang bukan Islam ni, mereka hidup dalam keadaan mewah sebab apa? Sebab mereka murah hati, bagi banyak sedekah. Tapi alangkah lebih baik kalau mereka masuk dalam Islam. Jadi kepada peniaga-peniaga di luar sana, jangan takut untuk sedekah, jangan takut untuk bantu umat Islam kita yang lain. InsyaAllah ekonomi Islam bukan sahaja akan hidup dengan lebih baik, malah akan menjadi satu jenama yang betul-betul gah di Malaysia maupun di luar negara. Wallahualam. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Assalamualaikum, nama saya Maluddin. Saya ada satu soalan, Ustaz. Patutkah kita boikot produk bukan Islam? Kalau kita boikot, ada setengah produk tu kita dah guna sejak kecil lagi. Apa pandangan Ustaz? Produk-produk yang bukan Islam ini bukanlah satu perkara yang perlu kita boikot, ya. Selagi mana golongan itu ataupun mereka-mereka yang own that company tidak menyalahgunakan duit yang mereka ada untuk menentang Islam, kita tidak ada apa-apa nas dan dalil untuk halang apa yang dilakukan oleh mereka untuk boikot makanan-makanan mereka, tidak ada. Cumanya kita sebagai orang Islam ni sepatutnya kita support sama sendirilah. Kita support sama sendiri, support saudara kita. Kerana mereka ini juga adalah orang, nilai Islam itu adalah nilai yang penting untuk kita bantu sesama kita. Itu adalah nilai yang pertama. Walaupun dia orang Cina, orang India, orang Bangladesh, mana-mana sahaja di pelosok dunia mana sekalipun, tetapi kalau dia Islam, dia adalah saudara kita. Yang bukan Islam pun juga saudara kita. Tapi sebagai Islam yang menitik beratkan tentang saudaranya, macam kita sebut, saya ulang, banyak hadis ni tak perlu kita ulang sekali lagi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman kalau tak sayang saudara seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Maka kita support dan kita bantu umat Islam yang berniaga. Tapi kita juga harus hukum dia untuk beli barang-barangan yang dijual oleh orang bukan Islam, bukan satu perkara yang haram. Sebab zaman pemerintahan Saidina Umar, ada je orang-orang yang jual berniaga zaman-zaman itu tapi dikenakan cukai yang lebih tinggi sedikit. Tak salah untuk kita beli apa, bahkan ada juga yang menjual perkara-perkara yang haram. Contoh, jual arak kan. Jual arak tetapi kena jual kat siapa? Kena jual kepada orang-orang dia. Tak boleh kacau komuniti Islam dan sebagainya. Selagi mana tidak mengganggu syariat Islamiah kita di Malaysia ini, maka harus hukum dia untuk kita beli dengan yang bukan Muslim dan juga yang Muslim. Kita utamakan sedikitlah kepada yang Muslim. Wallahualam. Semoga mendapat jawapan. Kita terus kepada soalan ketiga. Assalamualaikum. Saya Hadri, berumur 30 tahun. Saya berasal daripada Al-Ustaz Kedah. Saya nak tanya Piuris berkenaan apakah prinsip utama dalam ekonomi Islam? Prinsip utama dalam ekonomi Islam. Okey, baik. Yang pertama sekali, seperti mana yang kita tahu, segala proses jual beli mestilah kita lakukan dengan syariat Islamiah. Sekarang banyak dah agak kurang. Biasa tak orang kat pasar ataupun kat mana-mana dia jual kan, disebut saya jual ni, dan kita pun ambil dengan lafaz saya beli. Sebenarnya itu akad yang sangat penting dalam jual beli. Itu menandakan pemindahan ataupun transfer satu barang kepada satu barang yang lain lah. Contoh, abang nak beli barang dengan saya bagi duit. Okey, nah, abang bayar kat saya RM5. Saya kata, okey, cawan ni saya jual kat abang RM5, abang bagi duit. Saya kata, saya jual, abang pun ambil dengan perkataan saya beli. Ini sebenarnya perlu disebut, tapi dah makin lama kan, makin kurang, makin hilang syiar Islam, dan cara jual beli dalam Islam tu semakin kurang. Ini yang merusingkan kita. Jadi macam mana nak kukuhkan ekonomi Islam? Kukuhkanlah cara jual beli itu sendiri pada awalnya. Macam mana cara sebenarnya untuk jual beli dan sebagainya. Mesti pihak-pihak berkuasa ataupun pihak-pihak berwajib mesti panggil orang-orang ni, owner-owner company-company besar ni, dan beritahu, briefing cara penjualan dalam Islam. Apabila dilakukan dengan cara yang baik, nescaya sudah pasti
apa yang didapat ataupun apa yang diperolehi itu juga lebih tinggi, lebih lumayan dia punya nilai dia. Macam Abdul Rahman bin Auf kan, seorang ulama, seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan wang ringgit dan tidak pernah kedekut. Kita tengok tadi macam mana nak kukuhkan pegangan konsep pegangan ekonomi Islam adalah yang pertama, mesti mengamalkan cara jual beli Islam. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, mesti bayar zakat. Company-company besar ni kadang-kadang ada yang nak mengelak lah apa semua. Tak rugi pun, hanya beberapa persen pun. Yang boleh bantu, bukan saja bantu ekonomi Islam, tetapi bantu sahabat-sahabat kita yang susah di luar sana kan. Dan kita hari ni ada isu sikit lah dekat Malaysia. Isu orang Melayu kena support orang Melayu, orang Cina kena support orang Cina. Macam ni nak timbulkan balik racism antara kita ni. Baik. Yang pertama sekali, perkara ini tidak perlu dijadikan satu masalah kerana seperti yang saya sebut tadi, dua-dua pun kita boleh beli. Cumanya kalaulah company, sebab company-company yang bukan Islam pun mereka pun bayar cukai. Cukai juga memberi manfaat kepada rakyat dan juga memberi manfaat kepada orang Islam dan bukan Islam. Jadi apa tugas kita adalah untuk memilih, untuk yang pertama untuk agama kita lah. Apa-apa kita buat, agama is the number one priority dalam hidup kita. Yang kedua, kita memikirkan soal masyarakat di situ dan setempat dan sebagainya. Jadi, kalaulah perkara sentimen isu Cina, Melayu, India ni nak dijadikan satu masalah dalam masyarakat kita, nescaya Islam tu sendiri akan hancur. Kerana Islam tidak membelah bahagikan antara India, Melayu dengan Cina. Kita membahagikan mengikut apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Saya mulia ke Allah bagi tahu mereka yang paling mulia adalah mereka yang kuat bertakwa. Bertakwa dalam isu ekonomi ini adalah apa? Adalah mengamalkan cara jual beli Islam. Senyum kan, walaupun perkara-perkara ini kecil je, sikit je bila kita senyum dekat customer yang datang beli, sebenarnya itu memberi kesan secara tak langsung pada mereka yang membeli kan pagi-pagi. Assalamualaikum Cik, ataupun selamat pagi, macam mana nak makan apa, nasi lemak banyak-banyak mana, bungkus-bungkus bagi, salam senyum. Ini adalah juga salah satu ciri-ciri jual beli dalam Islam yang sekarang makin lama makin pupus. Yang banyak berjaya itu saya tengok banyak mengamalkan perkara-perkara sebegini. Jadi insya-Allah apa yang perlu kita terapkan dalam sistem perniagaan dan juga ekonomi Islam adalah pendidikan Islam itu secara keseluruhan dan juga cara jual beli dan memahamkan para penjual tentang tidak ada bezanya antara orang yang menjual sesuatu perkara oleh orang Islam ke orang bukan Islam ke. Yang penting kita tahu apa tujuan kita jual ni dan siapa yang kita nak bantu. Moga ia memberi sedikit sebanyak pencerahan kepada yang tanya soalan. Wallahu alam. Habis dah soalan kita ketiga. Tiga dah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz. Segmen personal saya hari ini, saya nak berkongsikan sedikit sebanyak tentang pandangan saya mengenai ekonomi Islam. Baik, bila sebut ekonomi Islam, sudah semestinya semua orang, anda, saya, kawan-kawan saya, semualah keluarga kita terlibat dalam ekonomi. Baik dari segi negara, keluarga dan diri sendiri. Ada orang cakap kat kita kan pernah dengar, ekonomi aku tak apa elok ni, ataupun ekonomi negara menyebabkan aku tak boleh nak dapat salary ataupun wang yang biasa aku dapat. Dan seterusnya lah, ini antara ekonomi-ekonomi yang diberi definisi oleh insan-insan yang lain. Tapi ekonomi Islam adalah sebenarnya apa yang boleh kita sumbangkan ataupun apa yang kita boleh memberi manfaat kepada agama kita. Contoh orang yang membayar zakat. Mereka-mereka yang membayar zakat ini adalah orang yang membantu ekonomi Islam. Ataupun mereka-mereka yang memberi sedekah. Contoh-contoh orang yang dekat masjid, especially hari Jumaat. Bila kita sampai ke masjid, kita bagi RM2-3 dekat orang kat tepi-tepi itu. Dan seterusnya. Ini juga adalah ekonomi-ekonomi yang boleh membantu orang-orang kita Islam. Tetapi antara ekonomi yang boleh kita kategorikan sebagai ekonomi yang penting dalam hidup kita adalah ekonomi diri kita sendiri. Sebab apa? Bila kita ini menjadi seorang insan, Allah lahirkan kita di dunia ini, tak dapat lari daripada tanggungjawab. Bila sebut ekonomi, wajib kita ada wang ringgit ataupun pendapatan kita yang tetap. Berlaku adil lah dulu pada diri kita.
Sebab Allah SWT jadikan kita ni adanya kita dengan kesihatan, dengan kesejahteraan, dengan akal fikiran dan sebagainya. Ekonomi diri utamakan. Macam mana nak jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih orang kata cerdik mindanya, baik akhlaknya, tutur katanya. Tak lain dan tak bukan ekonomi dalam diri kita. Ilmu yang perlu kita cari. Tak apalah, memanglah kita kena keluar sikit wang ringgit tu. Tak dapat lari, nak kena bayar sikit sebanyak untuk belajar di satu tempat. Tak apa, ilmu lebih penting. Tapi kalaulah juga dengan belajar tu menyusahkan diri kita sendiri, maka kita mudahkan dulu yang sekeliling kita. Ada orang kadang-kadang berhenti belajar, dia tanya sebab apa? Mak aku sakit kat kampung. Yang tu tak apa. Teruskan jaga mak dulu, nanti bila dah ada duit balik ataupun dah ada peluang balik, mari kita teruskan belajar. Ekonomi diri. Bila kita ni nak bawa diri kita ke satu tempat, terutamanya orang nilai secara tak langsung. Saya pun, anda semua, kita semua ni orang melihat bagaimana kita bawa diri kita, dengan apa kita nak tonjolkan bakat ataupun personality diri kita. Jadi kalau ekonomi kita tidak baik, personality kita sudah semestinya akan ada sedikit sebanyak efeknya. Jadi insya-Allah bila kita sebut ekonomi, kukuhkan ekonomi kita baik dari segi zahiriah. Ekonomi zahiriah macam mana? Kalau boleh, kita kalau dah ada keluarga kan, ada adik-beradik yang susah dan sebagainya, kita bantu. Kalau kita tak boleh bantu dari segi wang ringgit, keluarkan kudrat kita. Bantu dari segi tenaga. Kalau dia perlu, kita hantar. Contohlah, ada adik-beradik kita yang tak sihat. Ada ahli-ahli keluarga kita yang kurang upaya, bantu pergi hantar ke tempat kerja. Ataupun tolong cari tempat kerja untuk mereka. Dan kalau nak lebih baik, keluarkan sendiri peluang pekerjaan kepada mereka. Kita di sini yang keluarga ni. Sebab kita yang lebih memahami tentang keluarga kita. Baik, ekonomi yang terbaik untuk kita jadikan sebagai panduan adalah ekonomi yang mana yang dekat dan yang dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud saya ekonomi yang dekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni? Maksudnya adalah segala perkara yang kita buat, baik dari segi kita duniawi kerja kita ataupun ukhrawi kerja kita, kita niatkan untuk saham akhirat kita, ekonomi kita di akhirat esok. Contoh, ini bukan kepada semua, tetapi kalaulah pekerjaan seseorang itu dia berceramah, katakan, dia berceramah menyampaikan ilmu-ilmu ataupun fahaman-fahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa salahnya kalau dalam sebulan ada sekali dia buat free, bukan untuk diri dia ataupun bukan untuk secara saja nak buat percuma, tapi untuk Allah SWT memberi balasan yang setimpalnya di akhirat esok. Kalau anda-anda semua ada peluang sebegini, bukan sahaja orang yang berceramah, tetapi guru-guru, para ayah-ayah semua, kalau boleh dalam masa 1 bulan, panggil anak-anak ni. Katakanlah kita kerja hari-hari pukul 8. Ambil satu cuti dalam sebulan sekali, ataupun hari-hari yang diberi cuti dalam sebulan tu, duduk bersama anak-anak, duduk bersama isteri kita, buka kitab. Tapi janganlah buka kitab yang pelik-pelik pula, yang tak ada nas ataupun dalil yang betul. Carilah kitab-kitab yang terkemuka dan baik penulisan dia. Contoh saya bagi, antaranya boleh kita baca Riyadhus Salihin, amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang menujukan kita kepada syurga. Dan kitab-kitab seumpama inilah. Jangan buka-buka kitab-kitab Syiah pula kan, faham-fahaman yang salah. Teruskan ekonomi-ekonomi dalam rumah tangga pun kena jaga. Contoh dah bagi isteri, katakanlah kita susah, kita dah biasa bagi isteri kita satu amount ataupun sejumlah begini 1 bulan, katakan. Kalau kita susah sekalipun, terangkan dulu kepada bini, panggil anak-anak, abah sekarang ada sedikit masalah. Jadi harap semua memahami. Apa baiknya bila kita berterus terang sebegini? Anak-anak kita akan lain motivasinya. Bini kita pun akan faham keadaan kita. Secara tak langsung, semua menuju ke arah yang lebih baik. Kan? Biasalah pasang surut dalam kehidupan. Wang ringgit yang kita perolehi kadang-kadang ada naik, ada turun. Jadi untuk menyelesaikan semua masalah ini, perlu ada kejujuran dalam memberitahu ekonomi diri kita sendiri pun kena ada keikhlasan kita. Penerangan kita yang jujur kepada keluarga. Ini membantu diri kita sebenarnya. Baik. Dan seterusnya, bila menyebut ekonomi Islam ni, saya teringat tentang hebatnya sesebuah negara itu apabila kuatnya, kukuhnya ekonominya, bukan sahaja digeruni, tapi dia boleh buat ruling. Sebagai contoh, dulu ada negara-negara Islam, bukanlah dulu sangat pun, 10 tahun, a decade pass by kita ni, ada negara Islam yang kuat nilai minyaknya.
Sehingga dia boleh kawal seluruh Asia dan hampir seluruh dunia dalam soal menaikkan minyak dan menurunkan minyak. Tapi sayang, 1000 kali sayang, negara tersebut dah pun hancur kerana dibunuh pemimpin-pemimpinnya, diambil oleh tangan-tangan yang tidak, orang kata, berwajib lah. Dia bunuh, lepas tu dia ambil minyak, dijual dengan harga rendah. Jadi ini antara ekonomi Islam yang patut kita semua preserve, jaga sebaik mungkin. Sebab bila kita tak jaga, yang seawalnya dan sedar atau tidak sedar, tuan-tuan, puan-puan, kita lihat di luar sana kan, Allah SWT cipta bumi ini dan pembahagian negara ini banyak sumber-sumber aslinya pada orang Islam. Kita tengok antara negara-negara yang paling besar minyaknya, tak lain dan tak bukan, Malaysia sendiri pun negara Islam yang Allah berikan kelebihan itu. Ada negara-negara yang bukan Islam, pada majoritinya tak ada minyak dan beli kepada kita. Ini antara ekonomi yang Allah SWT sebenarnya dah muliakan orang-orang Islam kan. Dengan adanya ibadat-ibadat, ekonomi baik yang dilaksanakan secara Islam, secara mukmin, secara jelas, maka Allah SWT mudahkan. Bukan saja Allah bagi sebuah negara itu aman damai, Allah hidupkan, Allah zahirkan minyak, Allah zahirkan biji timah yang banyak. Malaysia ni kita tak dapat lihat lagi Malaysia ni tak pernah ada air, tak dapat lihat lagi Malaysia ni ada kemarau, alhamdulillah. Walaupun ada hujan-hujan sikit macam tahun-tahun lepas kita ada jerebu yang sikit sebanyak memberi efek kepada kesihatan kita. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, walaupun pada awalnya semua orang pakai mask kan, nak melalui satu saat yang agak getir jugalah sampai ada orang yang meninggal dunia. Tapi alhamdulillah, syukur sekarang kita boleh bernafas dengan baik, melihat alam kita dengan baik, dan seterusnya. Masih lagi ada azan di kawasan-kawasan di Malaysia ini. Itulah yang paling penting pada saya lah. Jadi negara-negara yang tidak ada azan tu bukanlah tak bagus, tapi tidak ada syiar. Dan ekonomi Islam biasanya, negara yang tak boleh azan ni, biasanya ekonomi Islam tu akan sedikit mundur. Kita hari ini sedar tak sedar, majikan tempat yang kita kerja, mana-mana tempat, di mall, di shopping center, bahkan di taman permainan sekalipun, ada tempat untuk solat. Itu pentingnya bila ekonomi Islam menjadi ekonomi keseluruhan dalam negara tersebut. Mudah untuk kita beribadat, mudah untuk kita mendoakan diri kita, keluarga kita kepada Allah SWT, dan secara tak langsung ekonomi negara tersebut menjadi baik. Ada setengah-setengah negara, dia tak percayakan agama, pemimpin dia tak percayakan agama Islam. Tapi kenapa dia bagi ruang untuk orang Islam beribadat, untuk orang Islam melakukan, orang kata, aktiviti-aktiviti berkaitan dengan agama ni? Kenapa? Sebab walaupun dia tak percaya dengan Allah, dia tak percaya dengan agama, tapi dia percaya orang yang beragama ni mampu hidup dengan baik. Ini juga ekonomi, secara tak langsung ekonomi sosial itu sendiri. Dia mampu untuk hidup dalam keadaan yang orang kata aman dan damai. Kita tengok seperti di Kanada baru ni kan, orang Islam dibunuh dengan kejam, ditembak. Tak ada apa-apa benda masalah, tiba-tiba ditembak. Orang yang marah tu kadang-kadang bukan orang Islam sekali, bukan orang Islam, orang yang bukan Islam. Kenapa? Dia kata, orang ni hari-hari pergi semayang, tak pernah ganggu saya, malah bantu saya bila kereta saya rosak dan sebagainya. Kenapa awak bunuh? Itu contoh yang kita hendak. Walaupun kita tak dapat menarik orang-orang yang bukan Islam tu terus secara physically ataupun secara terus-menerus direct kepada Islam, dia jatuh cinta dengan perangai kita. Dia jatuh cinta dengan akhlak kita. Secara tak langsung, dia juga, orang kata, membentengi Islam ni. Pada ketika Islam dibunuh dengan begitu kejam dan sebagainya, ekonomi Islam dalam diri seseorang itu penting. Membawa diri kita, mempamerkan kepada orang ramai. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk segmen pada kali ini dengan topik ekonomi Islam. Kita tutup segmen kita dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.